Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan satu tutorial berkaitan dengan model, sheet or layout dan juga block editor. Okey, ketiga-tiga ni merupakan antara workspace yang paling penting dalam AutoCAD ni. Okey, apakah persamaan di antara ketiga-tiga ni? Okey, persamaan dia ialah ketiga-tiga ni kita boleh gunakan untuk melukis. Tapi setiap satu daripada tu dia ada fungsi yang tersendiri. So kita akan go through one by one. Nanti korang akan nampak apa pula beza di antara model, sheet or layout dan block editor ni. Okay, first model. Apa yang korang nampak sekarang ni, ini adalah model. Setiap kali korang buka je drawing baru, workspace ni akan keluar. Okay, model ni merupakan workspace utama ataupun main workspace di mana semua lukisan korang akan dibuat di dalam model ni. Okay, kalau korang nampak serabut sangat tengok line-line ni, okay, ni adalah grid. So kalau nak hilangkan ni, korang boleh klik dekat bawah ni. Okay, nampak tu display drawing grid. Okay, korang boleh klik kat sini ataupun korang klik je F7. Okay, so tak adalah nampak serabut sangat. Seterusnya sheet or layout. Sheet or layout, tab dia ada di sebelah tab model, sebelah kiri bawah. Okay, ni ada layout 1, layout 2. So bila korang buat drawing ni, korang boleh tambah berapa banyak pun layout atau sheet yang korang nak. So kita tekan, kita pilih layout 1. Okay, korang akan nampak macam ni. Okay, apa pula function untuk sheet or layout ni? Sheet or layout ni dia workspace yang digunakan untuk mencetak. Okay, dekat model pun boleh je kalau korang nak guna untuk cetak atau print. Tak salah pun, cumanya cara tu kurang tepat. Biasanya kita akan cetak atau print di sheet or layout. Okay, yang terakhir adalah block editor. Macam mana nak keluarkan block editor? Korang boleh type kat keyboard korang BE untuk block editor, enter. Dan dekat sini macam sekarang by default dia ada current drawing je. Kalau korang buat drawing banyaklah nanti. So klik current drawing. Okay, so akan keluar block editor ni. Okay, tutup balik. Kalau korang tak nak BE, korang boleh pergi dekat tab insert and then klik dekat block editor. So pilih current drawing. Okay, and then korang akan nampak workspace block editor ni. Okay, by default color dia adalah warna grey, tapi saya tukar kepada green army untuk mudah membezakan di antara ketiga-tiga workspace tadi. Okay, apa fungsi block editor ni? Block editor ni digunakan untuk hasilkan gabungan satu objek dengan menggunakan nama yang sama. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan dekat korang tutorial untuk setiap satu workspace ni. Saya nak korang pergi dekat simbol A atas ni, simbol AutoCAD ni. Okay, klik kat situ and klik open. Okay, so saya nak korang cari folder AutoCAD. Buka dulu folder AutoCAD. Program file, Autodesk, AutoCAD 2018. Okay, pergi dekat sample. Okay, sample. And then korang buka folder database connectivity. Okay, korang klik dekat floor plan sample. Okay, ni untuk AutoCAD 2018 ya. Yang untuk version lain saya tak pasti ada ke tak drawing ni. Okay, read only, yes je kat situ. Okay, so akan appear drawing yang macam ni. Okay, ini drawing yang ada dalam ni lah folder AutoCAD yang korang save tu. Okay, so sekarang ni read only kan. Okay, so korang pergi dekat file, button file ni. Okay, cari save as. Korang save je lah dekat mana-mana folder yang korang nak.
Okay, save. Okay, ni saya letak tajuk dia tutorial 2. Save. Okay, so nanti kalau akan nampak nama drawing dekat atas ni dah bertukar. Tadi read only kan, sekarang ni dia akan tukar kepada nama yang korang save. Ok, ni dekat area model. So macam yang saya cakap tadi, dekat model ni tempat yang korang gunakan untuk melukis. Ok, kalau korang dapat lihat ni, ok, korang boleh godek-godek dulu, zoom dia, tengok satu. Ok, kalau nak tengok kok ada lagi lukisan lain ke dekat tempat-tempat macam tepi ni ke apa, double klik je dekat button scroll dekat mouse korang tu. Ok, double klik, dia akan zoom keseluruhan. Ataupun korang boleh type Z dan E, Z extend. Ok, so dia akan zoom drawing keseluruhan yang ada dalam workspace model korang. Ok, so seterusnya kita tengok dekat sheet pula. Ok, klik dekat layout one ni. Ok, klik. Korang akan nampak drawing yang sama akan appear dekat sheet ni. Drawing yang sama dengan dekat model tadi. Ok, apa yang ada dekat sini akan appear dekat sini. Ok, kalau korang tak percaya, ok, kita pergi balik dekat model. Ok, contoh saya lukis satu bulatan. Satu bulatan dan satu line. Ok, so kita pergi balik dekat layout tadi. Nampak? Dia akan appear dekat sini. Ok, kalau korang nampak line ni macam tebal sangat. Ok, ni korang nampak lah printer island. Tapi sini tak tahu pun apa benda ni. Kalau zoom dekat, nampak macam nombor. Ok, so macam mana kita nak adjust thickness ni, nak bagi nampak lebih clear. Ok, korang klik dekat line weight. Ok, sepatutnya dia ada dekat bawah ni. Tapi kalau tak keluar, korang klik dekat customize ni, customization ni, klik and then tick line weight. Ok, nampak dia akan keluar dekat sini. Ok, ni line weight. Ok, korang klik line weight ni, korang akan nampak thickness line ni akan jadi nipis. Ok, so apa saya nak buat, saya delete dulu bahagian ni, line ni. Bila kita delete, drawing yang appear tadi hilang. Ok, so kita patah balik dekat model. So kita tengok pula apa function block editor. Ok, so sebelum tu saya delete dulu yang ni. Ok, so kita tengok block apa yang ada dalam drawing ni. Ok, first, macam mana korang nak tahu list block yang ada dalam ni? Korang klik BE. Ok, ni antara block yang ada dalam drawing korang. Ada chair, komputer, desk dan sebagainya. Banyak lagi. Ok, so nak tahu macam mana korang nak tahu sama ada yang tu block atau tak. Contoh tadi ada komputer. Ok, tengok komputer ni. Ok, yang ni adalah blok, yang ni bukan blok. Macam yang saya bagi tahu awal tadi, blok merupakan hasil gabungan satu objek. So bila korang tengok objek ni bergabung line ke, dia punya arc ke, so itu adalah blok. So, kalau korang klik, korang akan nampak satu point kat sini, ataupun korang tak akan nampak pun point tu. Ok, tapi kalau benda tu bukan blok, korang klik,
korang akan nampak macam ni. Dia akan tunjukkan 3 point di kiri dan kanan hujung serta point di tengah. Okay, sekarang ni kita nak tahu apa function blok ni. Okay, first kali kita buka block editor tadi balik. Okay, so saya pilih komputer contoh. Okay, kita tengok dalam komputer ni ada blok lagi ke tak. Okay, kalau tengok, okay, yang ni tak ada blok. Oh, okay, tapi yang ni adalah blok. Nampak sebab dia bercantum sini dan sini. Lepas tu dia ada point satu kat ujung ni. Yang ni pun ada blok. Nampak, korang akan nampak saya letak je mouse ni. Okay, yang korang nampak putih macam highlight tu maknanya drawing tu dah bercantum. Okay, kalau tak percaya korang double klik ni. Dia sekat di change. Nampak, itu adalah blok keyboard. Okay, so kita patah balik dekat blok komputer tadi. Okay, di sini. So nak tahu apa beza blok editor dan juga model. Okay, sekarang ni saya lukis contoh saya lukis laptop Okay, kita lukis simple-simple je lah. Okay, klik mata rectangle. Okay, contoh lah ni saya lukis laptop je. Sebab nipis sangat, dah satu. Okay, anggap je lah yang ni laptop. Okay, kalau saya close block editor and then save the change to computer. Okay, kita tengok apa yang akan jadi dekat model. Kalau korang nampak ada lagging sikit tu, sabar lah biasalah laptop lama. Okay, so zoom. Jom kita zoom dekat komputer. Nampak? Laptop ni akan appear dekat sini. Okay, so apa kegunaan dan kelebihan blok ni sebenarnya? Okay, saya copy dulu satu kat tepi. Explode siap-siap. Okay, nampak dia jadi putih kan? Nanti saya bagi tahu kenapa dari color magenta dia jadi warna putih. Okay, sekarang ni kita explode dulu semua dan ada blok kat sini. Okay, so kelebihan blok yang pertama adalah memudahkan korang untuk tukar simbol atau equipment tu sekaligus. Okay, contoh. Okay, abaikan dulu laptop yang tepi ni, anggap dia macam tak ada. Okay, contoh tiba-tiba korang tunjuk drawing ni dekat klien. Lepas tu klien kata dekat office kita tak guna PC dah, guna laptop. So dalam drawing ni dia nak kita appearkan laptop. So nak buat macam mana? Macam sekarang ni korang akan nampak ada banyak PC dalam ni kan. Okay, so tak apa, kita klik je salah satu. Okay, klik salah satu. Kalau korang nampak ada axis Y dan X ni, axis X dan Y, itu menunjukkan point dia di tengah-tengah sini. Okay, so korang lukis laptop ni dekat
point tengah ni. So buang komputer tadi semua. Close, save. So nampak automatic komputer tadi bertukar kepada laptop. Okey, itu kalau kita buat blok. Okey, tengok yang kita copy kat sebelah tadi. Kenapa masih ada komputer kat sini? Dia tak tukar kepada laptop sebab ni kita dah explode dia. So dia dah bukan blok. Kalau kita tengok kat sini, okey, buka properties. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang ni adalah line. Okey, yang ni still block lagi, tapi kita explode dia balik. Okey, nampak line, nampak dekat atas ni. Yang ni semuanya adalah line. So kalau kita tak buat block, nanti korang kena tukar one by one. Tukar kat sini, sini, semualah korang kena tukar. So akan makan masa nanti korang nak buat kerja. Jadi lepas korang dah tukar simbol ni, kalau kita double klik dekat simbol laptop ni, okay, dia akan keluar komputer juga nama dia. So kita cancel dan kita rename dulu nama dia. Tab rename, enter, pilih blok atas kali ni. Okay, so kita klik dekat komputer, and then bahagian bawah sini tab laptop, and then okay. Okay, so double klik sini, double klik lagi sekali, nampak dia akan appear laptop. Okay, ataupun cara yang lain, okay, kita undo dulu semua. Okay, undo balik, undo sampai dalam blok ni. Okay, undo balik, kita delete laptop dalam blok editor ni, close, and then save. Okay, korang pergi dekat laptop yang dah copy siap-siap tadi. Okay, ni cara yang lain macam mana nak tukar simbol tu secara keseluruhan. Okay, korang lukis dulu dekat luar ni satu laptop. Okay, macam ni tadi saya dah lukis. So dia still separate lagi, dia belum jadi blok. So kita blokkan dulu laptop ni. Select. Okay, okay, ni selingan lah saya nak bagi tahu apa beza. Kalau korang klik, okay, klik dan korang gerakkan mouse korang ke kanan dan ke kiri. Okay, korang akan nampak beza. First, kalau gerak ke kanan nampak warna biru, gerak ke kiri warna hijau. Okay, warna biru ni menunjukkan kalau korang nak select drawing ni, korang kena select keseluruhan. Contoh, sekarang ni yang kena bahagian atas dengan belah kanan. Korang tak nampak benda ni select pun, tapi korang kena select sampai habis, baru korang akan nampak yang highlight putih kat sini. Nampak dia akan select satu bahagian je, bahagian yang kena sepenuhnya. Tapi kalau hijau, since dah kena sikit pun, dia akan select. Okay, contoh saya select daripada tengah ni. Okay, kalau biru, dia akan kena bahagian sebelah kanan je. Okay, kalau hijau, korang select sikit macam ni pun, nampak dia dah terselect sekali. Okay, tu bezanya kalau korang gerakkan mouse korang ke kanan dan ke kiri. Okay, okay, so sambung yang blok tadi. Okay, kita select semua, and then kita buat blok. Type D untuk blok, enter. Okay, lepas tu korang type nama dekat name tu, laptop. Laptop. Okay, so pick point, ambil center sini.
Ada setengah orang dia tak pick point pun, dia terus klik OK je. Nanti kita tengok apa beza kalau pick point dengan tak klik dekat pick point tu. Okay, so okay. So bila select sini, akan keluar point yang kita pick tadi. So dia akan keluar dekat center sini. Okay, selain type B, korang boleh pergi dekat insert and then create block. Create block. Okay, dia akan keluar pop up yang sama macam tadi. Okay, so kalau korang double klik kat sini, automatic korang akan nampak laptop. Okay, sebelum tu, kenapa dekat sini warna magenta dan bila kita buka dalam block editor dia keluar warna putih? Okay, sebab dia, kalau korang boleh tengok kat sini, pergi dekat home. Okay, korang select yang ni, korang akan nampak layer yang digunakan adalah layer kosong. Okay, close, discard. And then kalau korang klik yang dekat sini, korang akan nampak layer yang dia gunakan adalah layer CPU, iaitu warna magenta. So apa pula function layer ni? Function layer nanti kita pergi masa next tutorial. Okay, so macam mana nak tukar laptop ni kepada semua komputer ni? Okay, kalau tadi korang lukis dalam block editor tu sendiri, and then korang kena rename nama. Yang cara kedua ni, korang lukis dulu and then baru korang replace overall. Cara dia, klik, type replace. So korang akan nampak block replace. Enter. So korang baca dekat command bawah ni, select the block to be replaced or question mark sama dengan select object. Okay, tak pun korang baca dekat ni, cursor ni, select the block to be replaced or. Okay, so kita nak tukar apa? Kita nak tukar komputer. Okay, kalau tak boleh select, korang type nama komputer. Komputer. Enter ataupun space. Okay, select block to replace computer. So kita nak tukar dengan laptop. Enter. Okay, purge and reference item when finish. So saya klik yes. Okay, nampak automatic dia tukar laptop. Okay, kenapa tadi saya klik yes? Saya klik yes sebab okay, kalau kita tengok balik list blok tadi, nama blok komputer dah tak ada. Sebab push fungsi dia untuk buang semua item, sama ada layer ke blok ataupun lain ke apa-apa je yang dah tak guna. So push tu dia akan buang. Okay, so kita undo balik. Okay, kita buat benda yang sama. Replace. Okay, type komputer. Enter, laptop. Enter, and then kali ni kita klik N untuk no. Nampak dia still tukar laptop. Tapi kalau kita tengok dekat list block ni, edit block, komputer still ada dekat sini. Macam tadi dah tak ada kan. So kalau kita klik no, komputer still ada dekat sini. Okey, itu cara yang kedua dan kegunaan yang pertama. Okey, kegunaan dan kelebihan blok yang kedua, kita dapat kira secara automatik keseluruhan semua laptop yang ada dalam ni. So korang tak payah nak kira manual satu-satu. Kalau ada masa bolehlah korang kira manual, tapi untuk memudahkan,
korang boleh guna cara ni. Enter. Ok, pergi dekat bahagian select filter ni. Ok, klik kat situ, korang pilih block name. Ok, block name, and then masukkan tadi korang nak kira laptop. Add to list, and then apply. Korang dah nampak dah kotak kecil ni, and then select dekat area mana yang korang nak kira. Select. Ok, so akan keluar jumlah dekat ni bawah ni, kat command bawah ni. So total laptop yang ada dalam ni adalah 54. Ok, ni kegunaan atau kelebihan menggunakan blok yang kedua. Ok, kelebihan yang ketiga, dengan blok ni akan memudahkan korang untuk mengasingkan item atau simbol yang korang tak nak, ataupun yang korang nak copy atau shift ke tempat lain. Ok, macam contoh, biasanya kalau layout atau drawing elektrik, especially lampu, akan ada banyak jenis lampu dalam tu. Downlight, EL light, keluar sign, macam-macam lah lampu yang korang akan nampak. So bila kena buat submission ke bomba, biasanya lampu yang perlu ada dalam layout adalah keluar sign dan emergency light. So macam mana nak mudahkan korang untuk asingkan lampu-lampu tu? Sama juga macam korang nak kira blok tadi. Okay, type filter, tapi dalam ni saya tak tunjuk contoh lampu lah, saya tunjuk contoh layout sedia ada. Okay, type filter. Okay, macam ni dah ada, so tak payah buat apa-apa dah. Tapi make sure kalau korang nak letak nama yang lain, korang delete dulu block name ni, delete, and then baru tambah nama lain. Kalau tak simbol tu dia tak dapat nak detect. Ok, contoh, tag balik filter. Ok, pergi dekat block name tadi, type komputer, ataupun korang boleh je copy dekat edit block tadi, copy nama dekat situ and then paste dekat sini. Ok, add to list, apply. Ok, so kalau korang select, tengok dekat command ni dia akan tulis zero found. Ok, so dia tak boleh ada dua nama dekat situ sebab nanti akan clash. Ok, so delete satu, delete bahagian komputer, apply. So korang select macam yang korang nak kira laptop tadi, select, and then enter. Move atau copykan dia. So korang tak payah nak pilih one by one, korang boleh select semua, lepas tu nak shift ke, nak move ke, nak copy ke layout lain, semuanya akan jadi mudah. Ok, undo balik. Ok, bila korang tengok layout ni, contoh nampak laptop ni macam besar sangat kan, so korang boleh adjust size dia dalam blok tu juga. Ok, korang select semua ni, and then scale, ambil satu point, copy reference R, ambil point yang sama dengan mana-mana point boleh, atas boleh, kiri boleh, kanan boleh. Ok, klik dekat point yang second. Kalau korang tak faham, korang boleh je baca dekat command bahagian bawah ni. Ok, so sama ada tarik agak-agak ataupun korang boleh scale ikut dimension yang korang nak. Ok, so close,
save the change. Okay, so saiz laptop korang akan berubah. So tu antara 4 kelebihan bila menggunakan blok. Okay, sebelum terlupa, tadi saya bagi tahu ada beza kalau kita klik dekat pick point ni ataupun kita just terus OK dekat block definition. Okay, macam contoh yang kita buat tadi. Untuk yang ni kita klik dekat pick point. Okay, sekarang ni kita buat contoh. Kita buat contoh buat blok tanpa klik pada pick point. Okay, copy dulu laptop ni, explode. Okay, explode, dan kita blockkan dia. Block. Okay, kita letak nama sebagai laptop 1. Sebab laptop tadi dah ada, so tak boleh ada 2 nama yang sama. Okay, kali ni kita tak klik pick point ni, kita masukkan dekat name and then terus OK. Okay, sekarang kita tengok apa beza dia. Yang ni kita klik pada pick point, yang ni kita tak klik pada pick point. Okay, kalau kita select dua-dua, okay, korang akan nampak beza dia pada point tengah ni. Sebab tadi masa pick point kita klik point di sini, so yang ni tak ada. Okay, sekarang ni nak tengok apa kegunaan kita buat pick point tu. Okay, pergi dekat insert block and then korang klik pada laptop. Ok, ataupun korang klik, korang type insert, enter, pilih laptop. Ok, so korang akan nampak simbol laptop ni akan melekat dekat cursor. Ok, letak sini. Nampak, ini yang ada pick point. Ok, sekarang ni kita keluarkan pula simbol laptop yang tak ada pick point. Ok, sebelum tu kita zoom all dulu. Ok, bila zoom all, dia dah keluar semua overall drawing yang ada dalam workspace ni. Ok, sekarang ni kita keluarkan laptop yang tak ada pick point. Ok, insert, select laptop 1, pilih laptop 1. Ok, so sekarang ni laptop tu dia tak melekat dekat cursor ni, tapi tak apa, kita klik je, klik, dan dekat layout ni korang akan still nampak 3 je laptop yang berwarna putih. Ok, so korang tak tahu laptop tu kat mana. Kalau macam ni, ok lah, still nampak. Tapi kalau korang cari-cari tak jumpa, just double klik je, scroll dekat tengah tu. Ok, and then korang pergilah zoom dekat atas ni, scroll sampai nampak, ataupun korang boleh type Z and then select je yang korang nak tengok. Ok, ini laptop yang tanpa pick point. So kalau korang buat pick point, then korang nak appearkan simbol tu, mudah, sebab dia akan ada pada korang punya cursor. Ok, tu function untuk pick point masa kita nak buat ataupun masa kita nak create block. Ok, yang seterusnya, apakah kegunaan dan kelebihan sheet atau layout pula? Okay, sekarang ni kita klik dekat layout 1 ni. Sekarang ni korang nampak kosong. Drawing ni pun korang tak nampak keluar dekat sini. Ok, biasanya kegunaan sheet ni, kita akan letak hanya title block saja dekat sini. Drawing semua kita akan buat dekat model.
Okay, so sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana nak letak title block di layout dan juga model. So nanti korang boleh compare sendiri yang mana lagi senang dan mudah untuk korang buat. Okay, first kita create title block dekat bahagian sheet. Klik rectangle. Okay, biasanya untuk saiz A1 saya menggunakan saiz 800 kali 560 mm. Okay, so kita keluarkan dimension dulu. Ataupun boleh klik yang dekat atas ni, ataupun boleh klik dekat draw, dekat dimension and then linear. Okay, kenapa 560 kali 800? Sepatutnya actual size untuk A1 adalah 564 kali 841. Tapi saya suka buat size ni sebab biasanya printer di setiap tempat tak sama, ataupun PC di setiap tempat tak sama. Kadang-kadang bila kita print ada line yang bawah sekali tak nampak lah, line tepi tak nampak lah. So bila guna line yang ni, InsyaAllah kalau korang print memang akan nampak line border di bahagian tepi tu. Ok, nanti saya akan tunjukkan line yang mana. Ok, so saya delete balik dimension ni. Ok, so ni kita nak create title block. Kita create dulu title block. Ok, title block ni title block 1 to 1, iaitu scale 1:1. Ok, kita buat block untuk title block ni. Block. Ok, title block and then buat satu pick point. Ok, ok, selalunya saya akan move title block ni dekat bucu tepi ni di point 00, iaitu di koordinat 00. ok, nak move macam mana? Sepatutnya boleh je select, move, klik sini. So type point 0,0. Tapi untuk 2018 saya tak tahu kenapa tak boleh. Ok, tapi tak apa, kita buat satu line. Ok, and then kita klik point 0,0, enter. So point 00 adalah di sini. Move pergi ke sini. Tujuan dia sekejap lagi saya beritahu. Ok, so ni title block 1. So dekat tepi ni biasanya akan ada nama projek, nama siapa yang design, siapa yang lukis, tajuk projek, tajuk lukisan, nama company, konsultan dan sebagainya lah di tepi ni. So lukisan kita akan appearkan dekat sini. Ok, macam mana kita nak appearkan lukisan? Cara dia, korang type MV, iaitu viewport. Ok, then korang klik satu point hujung. Dia mesti point dia dari hujung ke hujung, kena cross. Ok, sekarang ni hujung kiri atas ke bawah kanan. Ok, nampak keseluruhan drawing tadi akan appear dekat sini. Drawing yang ada dalam model ni akan appear di sini. Ok, tapi kenapa saya tak buat dekat model? Boleh kalau nak buat dekat model. Ok, korang copy title block ni.
Ctrl Shift C, ambil point sini, and then klik dekat model, paste di sini. Ok, nampak title block dia jadi kecil sebab tadi kita buat one to one. Biasanya pada model unit dia dalam milimeter, compare dengan dekat layout dalam meter. Ok, sebab tu dekat sini kita nampak macam besar, tapi dekat sana nampak kecil. Ok, tak apa. Ok, sekarang macam mana nak masukkan drawing ni dalam title block ni. Ok, korang select title block ni, type SC, enter, and then ambil dekat point ni sebab kita nak gerakkan surface yang belah sini, kita nak besarkan yang bahagian sini. So ambil point ni, makna point ni dia akan maintain kedudukan dia. So kita scale 50, type 50, enter. Ok, so nampak besar sangat kan. Biasanya kalau drawing yang biasa dibuat, scale untuk layout dah 50, 100, 75. Tapi sebab ni kita ambil drawing default by AutoCAD. Ok, so kita kecilkan dia balik. So select yang ni, select balik, command yang sama, SC, ambil point yang sama. Ok, sekarang ni dari besar kita nak kecilkan dia. So kita tak boleh masukkan nilai terus, kita kena klik type R untuk reference. Ok, ambil point tadi. So tadi kita besarkan dia kepada 50. So kita masukkan 50, enter. Kita nak scale kepada, ok, kita try kecilkan kepada 5 lah, kepada 5, enter. Ok, so dah kecil title block tu, kita adjust dia. Boleh tak masuk. Ok, ngam masuk dalam title block. Make sure scale title block saja, jangan scale drawing architect. Drawing architect kita tak sentuh apa-apa pun. Ok, selain daripada command tu, korang boleh guna command scale yang kat sini, dekat ribbon yang ni. Ok, klik ribbon ni, and then select title block, enter. Ok, step yang seterusnya sama macam tadi. Ok, so escape. Ni kalau kita scale dekat model. Sekarang ni macam mana pula cara nak scale dekat layout atau sheet ni. Ok, ni senang je. Tadi kita dah keluarkan dia punya viewport. So sekarang double klik dekat bahagian dalam ni. Ok, double klik, korang akan nampak frame dekat luar ni tebal daripada tadi. Ok, then korang type command Z untuk zoom, then korang type 1/5 sebab scale kita dekat model tadi 5. XP, enter. Ok, so scale kita 1 hingga 5. So korang adjust sikit, tak nak bagi nampak data block ni. So sekarang ni scale dekat sini dengan scale dekat sini sama, tapi cara yang digunakan adalah berbeza. Ok, macam mana pula nak tahu scale korang tu betul ke tak? Ok, dekat model korang boleh tahu dengan cara, ok, korang plot korang punya drawing ni. Ok, macam saya tak ada setting untuk A1, so saya pilih drawing to PDF, and then select paper ISO A1. ok, ni size actual untuk paper A1. ok, what to plot, window, and then kita select yang mana kita nak print, select center plot. ok, make sure dekat sini jangan fit to paper. Sebab apa jangan fit?
Sebab kalau korang bila korang print nanti nak ukur balik dengan scale ruler, scale tu akan lari. So macam tadi korang dah set scale kepada 5. So antik ni select dekat sini 5, klik dekat sini 5. Okay, so preview. Okay, korang akan nampak ngam-ngam je kat sini. Tapi biasanya dekat sini memang kita akan nampak ngam-ngam. Tapi depend on plotter dekat office masing-masing. Kadang line ni boleh hilang, sama ada kat sini ataupun dekat bahagian bawah ni. So sebab tu saya pilih saiz 800 kali 560. Okay, so macam mana kita nak buktikan dekat sheet pula? Buat benda yang sama, plot. Pilih drawing to PDF, paper yang sama, ISO A1, window. Ok, dan kita select. Ok, kita fit to paper dulu 0.99. So kita select 1. Sebab apa 1? Sebab dekat layout scale dia hanyalah 1 to 1. Kalau kata korang nak print A3, korang type dekat sini 2. Sebab saiz A3 adalah 2 kali daripada saiz A1, saiz scale dia. Okay, so tukar balik kepada 1, and then korang boleh lihat benda yang sama. So maknanya scale korang betul lah. Okay, so escape balik. Lagi satu, korang boleh check scale korang ni betul atau tak. Korang bawa cursor korang dekat sini, klik dekat viewport tu, and then type list. Tapi tak payah check kat sini pun tak apa dah sebenarnya. Enter, and then korang nampak dekat annotation scale 1 to 1, scale relative to paper space 0.2. Macam tadi kita buat 1/5. So dekat sini 5 sepatutnya. So nak tahu betul ke tak, 1 korang bahagi dengan 5, dapatlah 0.2 ni. So maknanya scale korang kat sini betul. Okay, seterusnya, kenapa saya suka buat title block dekat layout ni? Okay, sebabnya contoh, kita back balik model. Okay, kadang-kadang bukan ada satu layout je dalam satu drawing. Kadang-kadang ada banyak, 3-4 layout macam tu, dan scale dia tak semestinya sama. Okay, contoh saya buat lagi satu title block dengan scale yang berbeza. Okay, sekarang ni saya scale kepada 10. Okey, ni adalah scale 1 kepada 10. Okey, kalau dekat layout macam mana? Kalau dekat layout, okey, kita copy, bawa ke atas. Sama je kalau korang nak copy ni ke tepi ke atas, dia still drawing yang sama. Okey, Z 1/10 XP. So korang tarik yang belah sini. Okay, abaikan title block ni sebab kalau drawing sebenar, title block ada dekat satu tempat je, sama ada dekat model atau layout. Okay, so untuk dekat layout, size title block korang akan sama, cuma command scale korang yang akan berbeza. Tapi dekat model, korang perlu
scalekan korang punya title block ni supaya dapat fit dengan korang punya layout tu tadi. Ok, tu untuk basic scale title block. Ok, biasanya dekat layout drawing korang akan nampak lebih kemas, especially drawing set plan. Sebab set plan kadang-kadang drawing dia macam serabut sikit. Ok, so saya bagi lagi contoh lain perbezaan buat title block di model dan layout. Ok, contoh bos korang minta korang zoom in kan workstation untuk Yolanda Tobati ni. Ok, kalau dekat model tak ada cara lain, korang nak zoom in kan workstation ni dengan cara select ni, copy, bawa ke satu ruang kosong. Ok, macam tadi scale keseluruhan ni scale dia 5. So bos korang nak nampak detail dalam dia ni. So macam mana korang nak scale besar? SC. Ok, yang ni korang boleh tukar scale dia, tapi untuk keseluruhan ni jangan. Ok, select ni SC. So 5. Select SC, reference, ambil balik point tadi 5 kepada 15. ok, so korang akan nampak workstation ni lebih besar daripada sini. So bolehlah korang tulis contoh detail 1. Ok, ini kalau dekat model. Ok, detail 1 kita letak sekali scale dia, scale 1 to 15. Ok, so ni kalau dekat model. Kalau dekat layout pula, kan dulu detail ni tadi, detail kat model tadi. Okay. So, dekat model ni makin besar scale yang kita buat, makin besarlah gambar tu. Tapi dekat layout, makin besar scale kita buat, gambar tu akan menjadi makin kecil. So sekarang ni kita nak zoom in workstation untuk Yolanda Tobati dekat layout ni. Macam mana? So kita tak kacau yang ni, kita buat lagi satu viewport MV, kita letak dekat sini. So kita zoom balik, double click, and then Z. Ni tadi 1/5, sekarang ni kita buat 1/3. XP, enter. Ok, so kat mana bilik yang kita nak zoom in tadi? Yang ni, Yolanda Tobati. Ok, korang boleh double click dekat luar ni, ataupun korang boleh hit PS untuk hilangkan line yang tebal ni, supaya nanti tak bergerak korang punya viewport tu. Enter. Ok, so korang boleh adjust dekat sini, Yolanda Tobati. Korang boleh adjust tanpa mengusik scale asal arkitek drawing. Ok, so kalau compare dengan yang atas, nampak makin besar. Alright, so kalau korang print benda ni,
korang akan nampak line hitam border tepi ni. Tapi macam mana nak hilangkan dia? Korang klik dekat sini, and then korang tukar kepada layer depth point. So untuk layer saya tak terangkan terperinci hari ni, mungkin saya akan buat next tutorial nanti. Kita tengok macam mana. Okay, preview. So dia tak tukar scale dia. Okay, nampak line keliling ni dah hilang. Okay, yang ni ada 2 line sebab lagi satu line dekat model tadi. Okay, macam mana kalau layout korang dah terlalu messy sangat kat sini sampai tak ada ruang untuk korang letak. Okay. Okay, korang boleh adjust korang punya viewport ni. Macam mana nak adjust? Okay, klik VP Clip, enter, select viewport, enter, and then korang boleh buat shape dekat mana viewport yang korang nak. Okay, buat satu viewport. Okay, contoh korang nak letak detail dekat bahagian bawah ni. Okay, so yang ni macam konon macam tak penting sangat. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. So korang letak sampai pun sini. Okay, make sure dia bersambung dengan point yang first tadi. Then enter. Okay, nampak yang biru tadi dah hilang. Okay, yang ni dah hilang. Dah tertutup, bukan hilang, ada benda tu, cuma dah tertutup. Okay, lepas tu korang buat viewport baru. Korang boleh appearkan dekat sini. Contoh korang nak detail tadi, okay, korang boleh appearkan dekat sini. Ataupun korang cakap ada tak cantik lah part segi ni, jangan risau, korang boleh buat shape macam-macam shape boleh. Contoh circle, buat circle biasa. Okay, kat sini, and then klik VP, type VP Clip, enter. Okay, select viewport, ni, and then select bulatan yang korang buat tadi. Automatic drawing tadi masuk dalam ni. Okay, nanti korang boleh adjust scale dia. Adjust scale dia sama juga macam adjust scale yang tadi. So korang boleh susun drawing korang nak nampak kemas macam mana. Susunan dia kalau nak ubah-ubah pun boleh, depend dekat korang. Kalau dekat model pula macam mana? Dekat model korang hanya buat manual. Contoh yang ni dekat sini. Okay, so kalau kata workstation ni korang nak dalam shape bulat, just buat bulatan biasa. Tapi kalau dekat model ni dah memang tak ada ruang untuk korang letak detail drawing tu, macam yang dekat layout tadi. Okay, contoh dekat layout kita boleh letak dekat area sini. Kalau korang nak movekan ke sini, nak tak nak korang kena delete benda ni. Tapi macam saya cakap, seboleh-bolehnya layout arkitek kita jangan ubah langsung, melainkan kita hanya cuci atau clean je drawing tu. Okay, so itulah perbezaan jika korang letak title block dekat model dan juga title block dekat layout. So korang boleh compare yang mana lagi senang dan memudahkan kerja korang, dan korang boleh buat pilihan sendiri
dekat mana korang nak letak title block tu. Ok, last sekali, kenapa saya tetapkan point untuk title block ni kepada 00. Ok, atas ni saya dah copy dua drawing di point yang sama, 00. ok, first kita nak print, contoh plot, pilih plotter apa yang kita nak, size paper, Windows, kita select yang mana kita nak print, and then tukar scale kepada 1. ok, preview, and then klik print atas ni ataupun right click then plot. ok, so escape. ok, bila dah set point tu, kalau korang nak print drawing yang lain sekalipun, ok, contoh, ok, korang tag plot juga, tak perlu dah nak setting lagi benda ni, just pergi dekat page setup ni, klik and then previous plot, so terus preview. Nampak dia automatic select ikut yang macam previous, sebab size title block dan point kita letakkan title block tu sama. ok, so previous plot then preview. ok, nampak, so dia punya drawing tak lari. Tapi kalau dekat model, setiap kali kita nak print, kita kena select baru. ok, plot, select ni, fit to paper 4 ni sebab kita dah setting tadi, and then preview. ok, so bila nak print lain dengan scale yang berbeza, kita still kena adjust dekat bahagian scale ni pula, and then 10 preview. ok, so kalau kita pergi dekat drawing lain, model, kita nak try plot dekat sini, preview. ok, dia akan keluar drawing yang sama. Sebab apa? Sebab drawing ni saya copy daripada drawing yang kita buat. Tapi kalau drawing sebenar, arkitek biasanya dia takkan lukis pada point yang sama dekat sini. So sebab tu kita akan set pada point di sini. So kalau korang nak copy title block daripada layout lain pun dah tak jadi masalah, sebab size dia adalah sama. So korang tak perlu nak copy paste dekat sini dan adjust scale lagi dan sebagainya. So tu je tutorial untuk hari ni. Semoga bermanfaat untuk korang dan selamat mencuba. Assalamualaikum.